Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Akuilah kesucian Allah, Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari mereka sendiri ataupun dari apa yang mereka tidak dapat mengetahuinya. Al-Quranul Karim membuat suatu perakuan bahawa semua perkara ada pasangannya. Pasangan. Bukan hanya kita melihat kasut saja ada pasangan dia, tetapi semua al-azwaj kullaha, semua sekali. Hatta zarah-zarah kecil pun mempunyai pasangannya, sama ada manusia tahu ataupun tidak tahu. Kita akui yang pertama sekali, alam yang kita duduk ini pun banyak perkara yang kita tak tahu dan masih tersembunyi dalam ilmu Allah. Kerana jika manusia tahu pun tak apa, tak tahu pun tak mengapa. Jika mereka tahu dan hikmat Allah Subhanahu wa taala mendedahkan rahsia itu kepada manusia, maka di sebaliknya ada sesuatu perkara yang memberi faedah kepada mereka. Sebelum ini kita sumber-sumber penghidupan kita tidak mengetahui. Manusia baru, manusia dalam setelah beberapa abad selepas kebangkitan Islam, manusia menemui banyak perkara yang boleh membantu kehidupan ini. Bumi tidak menjadi sempit, tetapi menjadi sempit dengan manusia yang tidak mengetahui ilmu, yang tidak mempunyai ilmu. Penemuan minyak sebagai bahan bakar, penemuan banyak lagi bahan-bahan gas dalam bumi umpamanya, ini semuanya antara perkara-perkara yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman-zaman akhir untuk memberi faedah kepada manusia. Sumber ekonomi tidak akan miskin kerana adanya manusia, sebab kelahiran manusia, sumber alam ini, manusia sebagai tenaga dan bahan-bahan yang ada di dalam ini cukup untuk menjadi bekalan hidup kepada mereka. Menjadi masalah salah guna, salah agih, pengagihan yang tidak adil merupakan antara masalah yang mengganggu kehidupan manusia. Yang nak disebutkan di sini, selepas daripada Allah menyatakan bumi ini tanda kebesaran Allah, kerana ada bumi mati dan ada bumi yang hidup. Bukan hanya setakat itu, iman juga pada manusia ini ada yang mati, ada yang hidup. Mati maknanya mati hati, tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala, mati. Dan ada hati yang manusia yang hidup hatinya. Samalah juga dengan bumi hidup dan bumi mati. Dulu orang terjemah bumi mati ini bumi yang tidak diterokai, bumi yang dipenuhi dengan hutan rimba. Sebenarnya hutan rimba itu tidak mati yang dimaksudkan di sini, dia adalah balak-balak besar, itu kaya dengan hasil bumi, tidak mati. Cumanya dia tidak di dalam pokok-pokok yang boleh memberi hasil selain daripada balak. Maksudnya di sini ialah bumi mati, bumi yang tidak layak untuk ditumbuh, untuk ditanam pokok-pokok, dan bumi hidup, bumi yang layak untuk ditanam pokok-pokok. Ini semuanya wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna, semua sekali apabila bumi itu hidup dia boleh mengeluarkan pokok-pokok yang boleh dimakan oleh manusia, kebun kurma, kebun anggur dan sungai-sungai supaya manusia makan. Kemudiannya masuk ayat 36 ini, Allah menyatakan Maha Suci, Allah yang menjadikan makhluk ini berpasang-pasangan. Maha Suci ini, Maha Suci daripada apa? Maha Suci daripada syirik, Maha Suci daripada tangan-tangan ganas, pemikiran-pemikiran sesat yang mengatakan bahawa bumi ini ada penjaganya, ada hantu-hantunya, jinnya yang menjaga bumi ini. Maha Suci Allah daripada perkara-perkara yang difahami ataupun yang dipercayai oleh manusia yang sesat. Penjaga laut, penjaga pokok-pokok, penjaga macam-macam lagi manusia mempercayai. Subhanallah, Maha Suci Allah daripada semuanya itu.
Subhana ini, subhan disebutnya tasbih. Tasbih ada tempatnya. Tasbih tahmid ada tempatnya, dan tahlil juga ada tempatnya. Ada keistimewaan masing-masing. Ada keistimewaan. Dia termasuk dalam zikir. Sebab itulah dia mempunyai bilangan. Dia ada bilangan. Nabi kata 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Genapkan 100 kali dengan la ilaha illallah. Zikir kita sebutlah sebelum ini, maknanya sebut banyak-banyak. Kita sebut banyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa maknanya subhanallah? Maha suci Allah daripada perkara yang tidak sesuai dengan Allah. Maha suci Allah dari ada bandingan, ada sekutu-sekutu baginya. Subhanallah. Seolah-olah subhanallah ini penggilap akidah. Akidah kita kadang-kadang dia kotor. Dia mempercayai hantu, percayai ini, percayai keramat, tuk keramat, bagai-bagai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah akan tetap di jiwa. Apabila tetap di jiwa, dia jadi bersih akidah kita. Bersih akidah. Satu. Yang kedua tempatnya subhanallah ini, apabila kita melihat sesuatu yang agak luar biasa. Luar biasa, kita disuruh subhanallah. Luar biasa ni kadang-kadang ya, perkara dilihat itu di luar keupayaan kita untuk berhadapan dengan gangguannya. Kadang-kadang manusia mempercayai begitu. Subhanallah disuruh supaya kita segera mengucapnya, supaya akidah kita menjadi bersih. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, kita beberapa kali kita baca kisahnya sebelum ini, apabila dia terjatuh dalam laut, lemas dalam laut, maka dia ditelan oleh ikan, kemudian dicampak ke darat. Bila semuanya itu berlaku dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi Yunus bertasbih. Kita baca dulu subhanallah, subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekarang kita nak pergi kepada apa yang kita sebutnya zikir. Nabi SAW menyuruh supaya kita berzikir 33 kali, kerana tidak cukup sekali. Ada perkara 3 kali cukuplah. Ada yang tak cukup. 3 kali, mau 33 kali. Oleh demikian, zikir ini selepas salat adalah mustahab. 33 kali ini. Kalau tak bersama imam pun, lepas semayang kita duduklah, dia untuk mana-mana, ucaplah, genapkanlah 33 kali. Subhanallah. Dan genapkan hingga menjadi 100. Ini faedahnya. Kita merasakan zikir ini sunat, dan kalau suka baca, tak suka pun tidak mengapa. Tidak semudah itu sebenarnya apabila Nabi SAW merangsang kita supaya membaca 33 kali selepas tiap salat. Apabila zikir ini tidak ada selepas salat, maka dia seolah-olah satu kekurangan sebenarnya dalam hidup harian kita, iaitulah kekurangan zikir. Satu bahagian lagi doa. Doa juga penting, zikirnya juga penting. Dia ada faedah sebenarnya bagi memantapkan akidah, dan bagi menjadikan seorang muslim itu mempunyai akhlak sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada subhan tasbih mempunyai faedahnya sendiri, alhamdulillah juga memberi faedahnya sendiri. Bila diucap kerap kali tasbih, kita bersih akidah tauhid kita. Kita setiap kali semayang kita ucap alhamdulillah 33 kali saja. Alhamdulillah dia ucapnya sebagai membalas nikmat. Alhamdulillahilladzi at'amani, nikmat makan tu. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatati, nikmat hidup. Artinya semua nikmat yang kita terima itu, inilah dia ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh ditunai dengan tasbih, tapi boleh ditunai dengan alhamdulillah.
Sebab manusia mempunyai banyak bidang sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara yang kita minta, ada perkara yang kita beri. Ada yang kita minta daripada Allah, ada perkara yang kita tunai syukur kepadanya. Demikian juga dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar ini, Allahu Akbar kunci bagi nama-nama Allah yang lain. Kunci inilah dia bermula daripada Allah, Maha Besar daripada segala-galanya. Manusia akan lahir sebagai seorang yang bebas, tidak dikongkong oleh apa-apa apabila zikir Allahu Akbar diulanginya sebanyak-banyak yang mungkin. Jika tidak kita dikongkong, pemikiran dikongkong, pergerakan dikongkong, kita tidak bebas hidup. Kita mahu bebas. Inilah ucapan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dengan ucapan Allahu Akbar akan lahir manusia yang akidah tauhidnya bersih, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas dalam hidup ini. Genapkan dengan la ilaha illallah sebagai kalimah yang diucap ketika memeluk Islam dulu. Kalau orang bukan Islam, di dalam ayat ini menekankan soal berpasangan dalam semua perkara, sama ada yang tumbuh dari bumi, dari diri manusia, dan daripada perkara yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui itu lebih banyak. Yang kita ketahui ini pasangan hidup ini adalah lelaki, ada perempuan. Yang kita tahu dengan mudahnya dan senang kita ajar budak-budak. Ada lelaki, ada perempuan. Lelaki adalah lelaki, perempuan adalah perempuan. Dia tak boleh tukar kerja masing-masing tugasnya. Jika tidak, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan berbeza, berlainan. Jika tugasnya sama, maka tidak ada hikmat di sebalik itu, seolah-olahnya lain. Laki-laki adalah lain, perempuan adalah lain. Demikian jugalah pada pokok-pokok, pada apa-apa sekalipun, ini kepelbagaian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepelbagaian manusia tidak sama antara satu dengan lain. Juga al-azwaj namanya. Azwaj, selain daripada lelaki dan perempuan. Azwaj juga kelainan antara satu dengan lain. Bukan kelainan rupa parah saja, tapi banyak kelainan dalam kajian manusia. Hatta bau sekalipun tidak sama antara satu dengan lain. Kita tahu bahawa cap jari tak sama antara satu dengan lain. Kita tak pernah orang bercakap bahawa bau ni pun juga tak sama. Dalilnya anjing polis. Anjing polis ni boleh cari ni tuan punya beg ni beg siapa. Dia pergi cari antara 40 orang, 100 orang, dia pergi cari ni punya orang ni. Anjing polis dia boleh cari. Kita tak boleh cari. Manusia tak boleh cari. Ini juga azwaj namanya. Azwaj. Anjing dia boleh tentukan 10 beg ini dia bertukar antara satu dengan lain. Dia boleh cari orangnya. Ni beg kamu yang ni, artinya beg kamu yang ni. Ada dadah tu lah nak carinya. Ada dadah tu. Anjing saja yang setakat ini yang boleh cari orangnya. Manusia tak boleh kesan. Bau anjing boleh kesan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Semakin tinggi kajian manusia, semakin tinggi, semakin jelas kepada kita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ayat memulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah yang menjadikan manusia berpasang-pasangan dan lain-lain lagi. Bagi manusia yang tidak ada Tuhan, dia akan merasakan anjing itulah Tuhannya. Anjing itulah yang maha besarnya. Kerana dia lebih besar daripada manusia, daya hidupnya yang cukup kuat, ia boleh membeza antara barang-barang yang dihidup olehnya, dan ilmu ini tiada pada manusia. Subhanallah, maha suci Allah. Anjing adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kelebihan, tapi kelebihan itu tidak memungkinkan kita sampai ke satu peringkat nak puja anjing itu, nak puja, nak sembah dia. Manusia yang cintakan anjing barangkali sampai kepada peringkat memuja anjingnya. Ada manusia yang memujakan kucing. Dipuja kucing, diberi tempat duduk, belanjakannya ratus-ratus pada setiap bulan, ada yang 1000 pada setiap bulan belanja. Kucing adalah makhluk Allah yang tidak boleh lebih daripada manusia. Itulah sebabnya antara lain Allah memulakan ayat ini dengan subhan, maha suci Allah. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum muslimun.
Dan lagi dalil kebesaran Allah dan keunjukannya ialah malam. Apabila kami cabut, kami hilangkan siang, maka malam datang. Ini sistem al-azwaj juga, sistem berpasangan. Malam pasangannya siang. Pasangan ini mustahab. Jika pasangan ini tidak ada salah satu daripadanya, maka manusia sama ada hidup bergelap sepanjang umur, ataupun manusia tak tidur, ataupun dia siang sepanjang umur. Tidak, ada hikmat di sebaliknya. Allah menjadikan azwaj, berpasangan, supaya manusia rehat pada pada waktu malam, bekerja pada siang hari. Fa'idahum muslimun, tiba-tiba mereka berada dalam gelap gelita. Apa susahnya hidup dalam gelap gelita? Susahnya manusia nak mencari makan, susahnya barang-barang yang tersembunyi pada siang hari. Malam dia mengganas, susah manusia. Kalau malam sentiasa ramai pengganas-pengganas, yang nampak dan yang tak nampak. Ada kuman-kuman yang mengganas pada waktu malam, tapi pada waktu siang tak nampak. Seterusnya ayat menyatakan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Sebahagian dari dalil kebesaran Allah ialah matahari kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Matahari dia ada galaksinya tersendiri tertentu, dia tidak keluar daripada yang disebutnya mustaqarrillah, tempat peredarannya. Jadi peredaran ini peredaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah silap. Itu dalil kebesaran Allah. Dia tak pernah silap, tak pernah tergelincir. Jika tergelincir maka semuanya runtuh bintang-bintang. Bintang-bintang habis semuanya hilang pedoman seolah-olahnya. Jadi jutaan bintang-bintang yang mempunyai mustaqar disebutnya, yang sendiri dan tidak pernah keluar daripada tempat perjalanannya, menunjukkan kebesaran Allah, dan sekaligus menyebutkan bahawa yang terkeluar daripada peraturan Allah hanyalah manusia dan jin. Lain-lain makhluk yang besar-besar lagi, matahari, bintang, bulan, bintang-bintang, semuanya ini tetap patuh pada perintah Allah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Wal qamara, dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa tingkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembali pula ke peringkat awalnya, berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Orang Arab ketika turunnya Al-Quranul Karim, mereka faham secara mudahnya begitu. Bulan, yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajji. Kaum orang Arab akan bertanyamu, wahai Muhammad, tentang anak bulan. Mengapa anak bulan melengkung? 12 kali melengkung dalam setiap tahun. 12 kali melengkung. Ketika ahillah tu hilal, anak bulan. Nabi tak jawab. Sebaliknya Nabi jawab, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajji. Jawablah, dia melengkung ni kerana nak beri waktu pada manusia. Dia tidak bercakapnya pasal dia garisan itu, garisan ini, tak payahlah. Tak payah itu kerana orang Arab tak faham. Mereka tak belajar. Hari ini orang belajar ilmu falak, semua ni dia boleh jelas ni. Dia boleh jelas. Sampai nak berbuka puasa pun maknanya mestinya ada kira-kiraannya berdasarkan kepada minit dan second pula. Begitu mendalamnya ilmu manusia setelah mereka mengkaji. Ilmu ini jika tiada, boleh jadi kita banyak menghadapi masalah hidup pada zaman ini. Banyak masalah waktu sembahyang, masalah puasa dan sebagainya, menghadapi masalah disebabkan gangguan pencemaran udara dan banyak lagi sebab-sebab lain. Oleh kerana itulah kerjasama di antara ilmu-ilmu ini sangat penting, dan ilmu falak adalah salah satu daripada ilmu yang dicipta oleh orang Islam sebenarnya, oleh orang Islam, oleh ulama Islam pada zaman dalam beberapa abad selepas hijrah. Hatta 'ada kal 'urjunil qadim.
Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah mengejar bulan, malam pula tidak dapat mendahului siang. Setiap satu beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Yasbahun, satu perkataan yang menunjukkan, yang memberi makna terapung. Pada zaman awal Islam, manusia tidak memahami bagaimana kedudukan bintang-bintang. Mereka menganggapnya dia mempunyai tapak, mempunyai tempat duduknya sendiri. Tapi Al-Quran menyatakan benda-benda ini semuanya terapung, sebagaimana manusia terapung apabila berada di dalam air, terapung di udara. Jadi terapung di udara bagaimana kedudukannya? Kedudukannya tidak dijelaskan bagaimana terapung, tapi dijelaskan matahari dengan bulan dia tidak boleh masing-masing beredar pada tempat, terapung pada tempat-tempat masing-masing. Dan dengan sebab itu, malam tidak boleh mendahului siang, siang tidak boleh mendahului malam, disebabkan sistem bulan dan matahari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu terapung. Itu terapung. Kemudian seterusnya, wa ayatul